وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحش وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, insya-Allah kita sambung balik bacaan daripada kitab Matan Abi Syuja', dan insya-Allah hari ini das yang terakhir daripada das Matan Abi Syuja'. Qala berkaitan hari ini bab dakwa. Fasal ad-da'wa. Da'wa ni apa? Ikhbaru an wujubi haqqin ala ghairi 'inda al-hakim. Ikhbaru an wujubi haqqin ala al-ghairi 'inda al-hakim. Sebelum pergi jauh, mari ana ada sabqul lisan. Masalah nazar. Ana sabqul lisan masalah nazar kemarin. Ana sebut nazar ada lajaj, yang kedua tabrir, bukan tabrir, tabarrur. Sabqul lisan. Ma'alish lah tu. Tersalah. Yang tepatnya bukan tabrir tapi tabarrur. Baik, bab dakwa. Dakwa ni benda ikhbaru an wujubi haqqin 'ala al-ghairi 'inda al-hakim. Baik, baca. Amin. Fasal idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'aha al-hakim wa hakama lahu biha. Baik. Ini masalah dakwaan. Sekiranya adalah berserta dengan mudda'i, orang yang mendakwa. Bayyinatun, ada bukti. Dengan dia tu ada bukti terhadap dakwaan dia buat. Siapa dia mudda'i? Kita sebut mudda'i, siapa mudda'i? Iaitu orang yang mengkhabarkan sesuatu yang bersalahan dengan zahir. So umpama contoh pakaian ada pada si Zaid. Tiba-tiba Ammar kata pakaian tu milik dia. Bersalah dengan zahir. Sebab pakaian yang berada di Ammar maknanya milik Ammar. Baik, maka Ammar dipanggil pakaian ada di Ammar, di Zaid. Maka zahir milik Zaid. Tiba-tiba Ammar dakwa tu pakaian dia. Maka Ammar dipanggil mudda'i. Adapun Ammar Zaid dipanggil mudda'a alaih. Jelas tak? Baik. Jika adalah mudda'i itu bukti, maka didengar oleh hakim dan dihukumkan dengannya. Dengan bukti tadi. Maknanya hakim wajiblah membenarkan apa yang didakwa oleh mudda'i sekiranya bagi mudda'i itu ada bukti. Kemudian sekiranya tidak adalah baginya, bagaimana? Bagi mudda'i akan bukti, fal qawlu, maka yang diterima adalah ucapan mudda'a alaih. Ucapan yang diguna pakai adalah ucapan mudda'a alaih. Tapi syarat, biyaminihi, dia kena bersumpah. Dia kena bersumpah. Jelas tak? Maka ucapan yang diterima adalah ucapan mudda'a alaih. Dengan syarat mudda'a alaih kena bersumpah. Nampak tak? Pertama sekali mudda'i kalau dia bawa dakwaan tadi mesti dengan bukti. Kalau dia tak ada bukti, maka kena suruh mudda'a alaih suruh bersumpah. Suruh bersumpah. Dan pakaian tadi kekal milik mudda'a alaih. Kemudian baik. Fa in nakala. Apa maksud nakala? Nakala ni iaitu engganglah bersumpah. Sepatutnya mudda'i kena bawa bukti. Tiba-tiba mudda'i tak ada bukti. Maka disuruh mudda'a alaih bersumpah. Tiba-tiba mudda'a alaih enggan bersumpah. Maka mudda'a alaih dipanggil nukal ataupun nakal. Enggan bersumpah. Ruddat, dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Sumpah tadi. Sumpah tadi dikembalikan kepada mudda'i. Suruh mudda'i pula bersumpah. Ala mudda'i. Kemudian kalau dia bersumpah, maka barang tadi milik dia. Wajib mudda'a alaih kena kembalikan barang kepada mudda'i. Tapi dengan syarat dia, mudda'i kena bersumpah. Selepas mana enggan mudda'a alaih.
Tapi kalau mudda'i ada bukti, kena bersumpah tak? Tak. Tu cerita lain pula. Faham tak? Faham? Kena bahas terhadap bukti tu, sabit ke tak sabit. Jelas lah. Kemudian وإذا تبايع شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. baik. Sekiranya mendakwa, kalau dakwa sesuatu yang ada pada tangan salah satu daripada, contoh, Zaid ada pakai baju. Zaid ada pakai baju. Ataupun Zaid ada telefon. Zaid kata telefon ni telefon dia. Ammar kata tak, telefon ni telefon saya. Maka ulama kata ketika itu yang diterima ucapan mana? Siapa hak yang pegang benda tu? Ucapan orang yang memegang benda tu yang diterima. Tapi dengan syarat, dia kena bersumpah. Lebih kurang macam hak tadi. Cuma hak tadi, dakwaan hanya datang daripada satu pihak. Satu pihak tadi tidak mendakwa. Hak ni dua-dua pihak yang mendakwa milik dia. Maka ketika itu, siapa hak ada di tangan dia, hak tu milik dia. Tapi dengan syarat, dia kena bersumpah. Faham ke tak faham? Kemudian? Baik. Tadi, dua-dua mendakwa. Tapi barang duduk pada salah seorang. Maka orang yang ada di tangan dia lah hak kena bersumpah dan benda tu jadi milik dia. Baik. Kalaulah dua-dua dakwa, dalam keadaan dua-dua pegang benda tu. Pegang ni maksud mana? Contoh. Naik kereta. Naik sebuah kereta. Dua-dua dakwa kereta ni milik dia. Tak boleh lah. Kereta ni ada surat apa ni? Gerang tu. Gerang kereta tu. Naik unta. Unta tak ada gerang. Dua-dua naik unta. Seekor unta. Kalau unta berlainang lain cerita. Dua orang naik seekor unta. Dua-dua tu kata unta ni milik dia. A kata unta tu milik dia, B tu kata unta milik dia. Maka kena suruh bersumpah. Kalau seorang je bersumpah, seorang lagi enggan bersumpah, maka barang tadi jadi milik orang yang bersumpah. Tapi kalau dua-dua bersumpah, tahalafa, sekira dua-dua bersumpah, ju'ila bainahuma, maka dijadikan benda tu syarikah bagi kedua-dua. Kena buat bahagian. Faham ke tak faham? Yelah. Tapi itu kata, oh sumpah je. Tak, itu kena ingat, sumpah ni bukan benda kecil. Sumpah ni kita dengan Allah Ta'ala. Jangan buat main hukum bak sumpah. Dia kata tak apa, sumpah-sumpah, pergi bayar kafarah sumpah. Jangan. Sumpah ni bukan benda kecil. Bendanya kita dengan Allah. Bayar kafarah sumpah untuk melepaskan hukuman dunia. Tapi hakikat janji kita dengan Allah masih ada ikatan. Jangan buat kurang. Kemudian? Ni masalah ni gini. Seseorang yang bersumpah, boleh jadi orang tadi bersumpah terhadap suatu perkara. Boleh jadi dia bersumpah untuk suatu perkara tadi, perkara tu berkaitan perbuatan dia. Boleh jadi juga perkara tadi berkaitan perbuatan orang lain. Betul tak betul? Halafa. Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Ada apa bahasa Melayu? Okey. Kalau bersumpah, boleh jadi sumpah tadi untuk perbuatan, bersumpah untuk perbuatan diri sendiri. Boleh jadi untuk perbuatan orang lain. Yalah. Perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan orang lain. Maka ketika itu boleh jadi kalau untuk perbuatan diri sendiri boleh jadi untuk sabitkan. Boleh jadi untuk nafi. Boleh jadi untuk sabitkan perbuatan tadi, boleh jadi untuk nafi perbuatan tadi. Contoh dia kata, aku sumpah dengan nama Allah, aku bayar dah. Dia sabit.
Ataupun dia nafi, aku sumpah dengan nama Allah, aku tak curi. Dia nafi berkaitan dengan perbuatan dia. Maka kata ulama wajib dalam keadaan jazam. Wajib dalam keadaan jazam. Tak boleh dia kata, demi Allah, tapi aku rasa aku dah buat ni. Demi Allah, aku rasa aku dah buat pun. Tak boleh, dia kena jazam. Sama ada mensabitkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara. Tak boleh, demi Allah, aku memang berat aku dah buat benda gini. Tak boleh. Kena jazam sungguh. Yalah. Tapi kalau dia bersumpah untuk perbuatan orang lain, maka bagi dua juga. Boleh jadi mensabitkan, boleh jadi untuk nafikan. Kalaulah dia sumpah untuk perbuatan orang lain, untuk mensabitkan, wajib juga atas jazam. Mesti jazam. Aku sumpah dengan nama Allah bahawa fulan bin fulan dah bayar hutang. Tak boleh. Demi Allah, aku rasa memang aku ingin, tapi insya-Allah dia bayar demi Allah. Tak boleh. Mesti jazam. Tapi kalau nafikan, di sana bagi dua masalah. Dalam kitab kita, pada masalah ni tidak tafsir, tapi hakikatnya ada tafsir. Kalau dalam masalah nafikan, kata ulama, kena tengok terhad dengan masa atau tempat atau tidak terhad. Kalaulah terhad dengan masa atau tempat, contoh kan? Aku sumpah dengan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah bahawa fulan bin fulan tidak melepaskan hutang kau pada hari Sabtu ni. Contoh seorang tu, dia kata, "Dok, ayahmu dia dah melepaskan hutang, ibrak hutang aku dengan hari Sabtu baru ni." Mari seorang dia kata, "Demi Allah, ayah fulan bin fulan tidak melepaskan hutang engkau pada hari Sabtu." Dihadkan dengan masa. Ataupun dihadkan dengan tempat. Seorang dakwa, fulan bin fulan telah melepaskan hutang aku di masjid. Dia kata, demi Allah, fulan bin fulan tidak melepaskan hutang engkau di masjid itu. Maka ulama kata kalau terhad dengan masa wajib secara jazam. Sumpah tadi mesti jazam. Tidak boleh Tapi kalau tidak terhad dengan masa ataupun tempat, dia mesti ala nafyil ilm. Mesti dia kata, demi Allah, aku tidak mengetahui benda ni. Nafi tadi, nafi pada mengetahui. Tak boleh nafi perbuatan. Faham ke tak, bang? Yelah. Faham ke tak, bang? Sebab tu musannif sebut sini, baca mula. Wa man halafa. Man halafa ala fi'li nafsihi halafa ala al-batti wal qat'i. Wa man halafa, siapa yang bersumpah di atas perbuatan dirinya, maka dia kena bersumpah dengan batal wal qat'. Ai jazim, mesti jazam. Sama ada perbuatan dia itu membabitkan untuk sabit ataupun menafikan. Untuk mensabitkan perbuatan dia ataupun menafikan perbuatan. Yalah. Kemudian, ada pun siapa yang bersumpah untuk perbuatan lain, sekiranya dia adalah berkaitan mensabitkan, maka dia kena bersumpah dengan jazam kau. Macam kita sebut tadi ya. Wa inkah. Tapi kalau daripada sudut menafikan, maka dia kena nafi atas tidak mengetahui. Tapi ingat, sekiranya tidak dihadkan dengan masa ataupun tempat. Kalau nafi berkaitan dengan had masa ataupun tempat, mesti secara jazam. Sebab apa ulama kata kalau ghairu mahsub, tidak kena nafi ilmu, sebab boleh jadi ibrak pada masa lain. Dia tahu pada masa tu, tapi masa lain tidak tahu. Faham ke tak, faham? Yalah. Kemudian, baik, ini masalah syahadah.
Ana pernah sebut takrif syahadah sebelum ni. Siapa ingat? Ana sebut ada 3. Iqrar, syahadah dengan dakwah. Apa dia? Siapa ingat? Semuanya berkaitan dengan ikhbar. Ikhbaru bihaqqin. Bihaqqin dia. Yang sebut ni. La. Bihaqqin. Ala ghairihi. Mudah lakoh. Dekat dah tu. Syahadah, apa takrif syahadah? Ikhbaru. Kita ambil takrif mana? Anawi takrif tu ke? Bukan dia kata ikhbaru bihaqqin li ghairika ala ghairika. Bukan takrif tu. Li ghairika ala ghairika. Laka. Tak, kalau laka ala ghairika itu bukan syahadah. Itu dakwa. Dakwa. Dia ada macam pelik je. Itu dia betul anak tu. Ya sepatutnya itu ni. Bab iqrar. Kat mana bab iqrar? Nak laju-laju jadi ikhbar. Kalau iqrar, ikhbaru bihaqqin alaika li ghairika, tu iqrar. Kalau dakwah, ikhbaru bihaqqin laka ala ghairika, tu dakwah. Adapun syahadah, ikhbaru bihaqqin li ghairika ala ghairika. Tapi tambah sikit, bilafzin makhsus. Faham tak bang? Tu ta'rif syahadah. Apa ta'rif syahadah? Ikhbaru bihaqqin li ghairika ala ghairika bilafzin makhsus. Baik, baca. Tidak diterima penyaksian melainkan orang yang mencukupi 5 syarat. Yang pertama, yang pertama mestilah orang Islam. Orang kafir tidak diterima penyaksian dia. Yang kedua, balik. Orang yang gila, orang yang budak-budak tidak diterima penyaksian. Yang ketiga berakal. Orang gila tidak diterima. Yang keempat, hurriyah, merdeka. Hamba tidak diterima. Yang kelima, adalah. Mesti orang adil. Orang yang fasik tidak diterima penyaksian dia. Maka adalah ada 5 syarat pula. Wal adalatu. Walil adalati 5 syara'ita. Bagi adalah tu ada 5 syarat pula. Ayakuna. Mestilah dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak berterusang dalam melakukan dosa kecil. Berterusang melakukan dosa kecil. Yang ketiga, salimas sarirah, aili i'tiqad, mesti sejahtera akidah dia, bukan i'tiqad ahli bid'ah. Tidak boleh. Faham? Tidak dikira adil. Kemudian, mestilah terpelihara di saat marah. Maknanya ketika mana sedang marah, dia boleh mengontrol perasaan dia. Faham? Tu syarat adalah. Yang keenam, dan memelihara maruah dia. Maknanya tak buat perkara-perkara yang mencari maruah. Perbahasan. Main TikTok. Menari dalam TikTok jatuh maruah. Jatuh maruah. Ustaz. Tergedik. Bayangkan Muzammil dengan adik Muazzam. Buat ho. Jeng tu. Jatuh maruah. Waktu kan backup belakang, nak ingacak. Jeng tu. Rosak muruah. Kemudian. Baik, ini masalah hukuk. Hak. Hak ni ada hak Allah dan hak anak Adam.
Hak ni terbahagi kedua. Al-huquq darban. Yang pertama, haqqullah wa haqqul adami. Ingat, haqqullah mabniyun ala al-musamahah wa haqqul adami mabniyun ala musyahah. Sebab apa Ustaz buat dhabit ni? Nanti dalam Fathul Qarib faham. Kemudian maka hak anak Adam ada 3 bahagian. Baca. Baik, bahagian pertama, tidak diterima padanya itu melainkan penyaksian daripada 2 orang lelaki. Mesti 2 orang lelaki. Kalau kurang daripada 2 orang lelaki, tidak diterima. Wahwa iaitu apa yang tidak dikosakkan daripada hak tadi anak Adam. Maknanya tujuan hak tadi bukan untuk ambil mal, bukan ambil harta. Tujuan tadi bukan harta. Dan boleh dilakukan oleh orang lelaki. Boleh dikerjakan oleh orang lelaki. Contoh benda ni, perkara yang tidak dikosakkan harta, tetapi dan juga boleh dilakukan oleh orang lelaki. Contoh dia pada masalah nikah. Nikah, boleh tak orang lelaki tengok cara nikah? Boleh. Adakah daripada nikah dikosakkan harta? Tak. Maka ulama' kata, perkahwinan disyaratkan 2 orang saksi lelaki. Tidak boleh selain daripada 2 saksi lelaki. Faham tak, bang? Hak ni wujuban. Ada masalah yang 2 orang saksi lelaki mustahabban. Masalah dah. Talak. Talak sunat ada 2 orang saksi. Tak wajib. Sunat 2 orang saksi. Dan 2 orang saksi tadi adalah dua-duanya lelaki. Kalaulah naik saksi bahawa kawan tu cerai orang, Fulan bin Fulan cerai isteri dia, tapi perempuan, sabit tak penyaksian? Tak sabit. Dia mesti orang lelaki. Faham tak? Yang 3 rujuk. Tapi rujuk ada khilaf. Rujuk ada khilaf. Ada yang kata rujuk sunat ada saksi, ada pendapat kata wajib ada saksi. Namun yang mu'tamad dalam mazhab sunat ada saksi. Maka saksi pada masalah rujuk pun 2 orang lelaki. Faham tak? Kemudian bahagian yang kedua, perkara yang diterima 2 orang saksi. 2 orang sesaksi lelaki. Ataupun seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Atau seorang saksi lelaki tapi bersumpahlah oleh orang yang mendakwa tadi. Wa yaminul mudda'i. Kena bersumpah. Sumpah benda. Dia kena bersumpah bahawa demi Allah bahawa saksi ni bercakap benar. Faham tak? Wahwa iaitu apa yang berkaitan dengan dikosakkan daripada dakwaan tadi adalah harta. So umpama contoh jual beli, hutang, rohan dan lain-lain. Yalah. Kemudian baik. Dan juga bahagian yang diterima saksi 2 orang lelaki. Ataupun seorang lelaki 2 orang perempuan. Ataupun 4 orang perempuan. Kalau hak atas tadi, 2 orang lelaki. Ataupun seorang lelaki 2 orang perempuan. Tapi 4 orang perempuan dia terima tak? Tak. Dia mesti ada orang lelaki tak? Ada pun hak ni 2 lelaki. Ataupun seorang lelaki 2 orang perempuan. Ataupun 4 orang perempuan. Wahwa yatli'u ma la yatli'u. Apa yang tidak boleh disaksikan oleh orang lelaki. Contoh macam dia, wiladah, beranak. Dan ni disebut rajulan, dia maknanya nak khabar, kalulah orang puang tu, terlebih aula orang lelaki. Nak buat surah masalah tu payah. Tapi kalau nak khabar, kalau orang puang boleh sabit, apatah lagi kalau orang lelaki. Buatlah taswir masalah lagu-lagu mana. Tapi masalah tu, sukarlah temu. Faham tak?
Contoh masalah dia, masalah wiladah, masalah radha'ah, penyusuan. Ataupun uyubil mar'ah, aib orang puang yang ada pada jasad dia. Faham tak? Maka ketika itu, sabit aib tadi dengan dua orang lelaki, ataupun seorang lelaki, dua orang perempuan, ataupun 4 orang perempuan. Yalah. Sebab bukan dikasakkan dia itu harta dan tidak boleh dikerjakan oleh orang lelaki. Yalah. Kemudian, adapun hak anak Adam, hak Allah, hukukullah, iaitu tidak diterima langsung orang puang untuk jadi saksi. Kalau berkaitan dengan hak Allah, orang puang tak boleh jadi saksi langsung. Wahya, iaitu ada 3 bahagian. Pertama, iaitu bahagian yang tidak diterima kurang daripada 4 orang saksi. Iaitu wahwa zina, masalah zina. Masalah zina mesti 4 orang saksi. Saksi yang cukup syarat adil dan mesti lelaki, orang puan tak boleh. Faham tak? Kemudian, iaitu bahagian kedua yang diterima 2 orang saksi. Iaitu apa yang selain daripada zina, daripada masalah hudud. Kemudian, bahagian ketiga hanya sabit dengan seorang saksi. Salah satunya hilal Ramadan. Tapi kalau hilal bulan-bulan lain, 2 orang saksi. Baik. Kalau mari seorang, kita tak tahu dia Islam ke kafir. Dia mati. Nak urus jenazah dia tak tahu Islam ke kafir. Tiba-tiba naik seorang saksi, mengaku dia Islam. Sabit ke tak sabit? Ataupun kena 2 orang? Faham tak masalah? Seorang ke 2 orang? Ulama kata memadai seorang. Sebab itu anda sebut tadi, salah satu daripada memadai seorang saksi iaitu hilal Ramadan. Sebab apa? Sebab anda nak buat isyarat, ada masalah-masalah lain. Yalah. Kemudian, dan tidak diterimalah saksi a'ma, saksi orang buta ni, penyaksian orang buta, melainkan pada 6 tempat. Hakikat 6 tempat ni, kata para ulama, iaitu pada masalah perkara tu mudah untuk tersebar dan masyhur. Faham? Maknanya perkara yang jadilah saksi tak dia oleh orang buta, benda tu mudah tersebar. Faham? Contoh pertama, ia sebut 6 tempat ni, hakikat dhabit dia benda yang mudah tersebar. Pertama, kematian. Kematian kan mudah tersebar. Dia kata, aku 5 tahun yang dulu, aku dah semayang jenazah dia di masjid. Semua orang tersebar, tahulah ke dah. Dia buta, sah. Sebab kematian ni mudah tersebar. Yang kedua, nasab. Iaitu kelahiran. Fulang bin Fulang ni memang anak orang sekian-sekian. Orang kampung ni tahu belaka. Faham tak? Kemudian, milkil mutlak. Milkil mutlak ni contoh lagu mana? Contoh satu rumah. Tiba-tiba orang buta ni kata, rumah ni milik Zaid. Maka ulama kata sah. Sebab apa? Sebab pemilikan ni, salah satunya, contohnya rumah, benda tu boleh masyhur. Yalah. Kemudian, dan juga terjemah. Yakni menterjemahkan satu kalam daripada bahasa lain ke bahasa lain. Kemudian, apa yang dia saksikan sebelum dia buta. Maknanya dia kata, masa aku tengah celak dulu, aku tengok benda ni. Maka ulama kata diterima penyaksian. Lagi? Makbut ni benda apa yang dia ingat. Apa hak dia ingat daripada perkara-perkara yang dia ingat. Faham? Jelaslah. Contoh, dia kata ingat lagi komunis masuk tanah Melayu sekian. Dia buta. Jelaslah. Kemudian, dan tidak diterima penyaksian jarin. Jarin sini bukan jirang. Jarin sini dengan maksud menarik. Menarik bagi dirinya manfaat. Au wala
ولا دافع عنها ضررا. Ataupun menolak, menyaksi sesuatu yang menolak daripada dirinya mudarat. Sebab itu tidak diterima penyaksian tuan kepada hambanya yang berniaga. Sebab apa? Sebab bila hamba dia berniaga, keuntungan tu balik kepada siapa? Balik kepada tuan. Kalau rugi, balik ke tuan kau. Maka kalau dia jadi saksi untuk hamba dia, tidak diterima. Sebab apa? Hakikat mudarat dan manfaat balik ke dia. Jelaslah. Kemudian. Baik, Kitabul Itqi. Ini kitab yang terakhir dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kebiasaan kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia akan akhirkan kitabnya dengan kitab Al-Itqu. Sebab apa Al-Itqu? Kerana tafa'ulan. Moga-moga Allah Ta'ala bebaskan seperti mana dia bebaskan hamba daripada pemilikannya, maka dia moga-moga Allah Ta'ala bebaskan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ati qarab abaina minan nar. Moga Allah Ta'ala merdekakan kita dan semua mak ayah kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu munasabah diletakkan akhir sekali ba'al itqu. Sebab apa? Lepas kita duk ngaji fiqh ni, benda yang kita nak sekali selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-itqu, apa maksud itqu? Iaitu izalatu milku an adami ila ghairi malikin taqarruban ila Allah. Izalatu milku anil adami ila ghairi milkin taqarruban ila Allah. Maka pada al-itqu ada 3 rukun. Al-mu'tiq, al-mu'taq, sirah. Mu'tiq, tuang yang membebaskan. Mu'taq, hamba yang dibebaskan. Sirah lah. Baik, musannif sebut baca. Wa sahul itqu min kulli barikin jaizin an bisilmihi. Baik. Dan sahlah membebaskan wa yasihul itqu, sahlah pembebasan daripada tiap-tiap pemilikan bagi apa yang sahlah tasarruf pada pemilikannya. Maknanya kalau dia tak boleh tasarruf harta tu, maka tidak sah dia bebas hamba tu. Contoh budak-budak, boleh tak dia tasarruf harta? Tak boleh. Maka kalau dia bebas hamba dia, boleh tak? Tidak diterima. Kalau harta orang lain, boleh tak dia tasarruf? Tak boleh. Maka boleh tak dia nak bebas hamba tu? Tak boleh. Jelaslah. Kemudian orang yang tak boleh tasarruf harta ni siapa? Pertama sabi, yang kedua majnun, yang ketiga safih, yang keempat muflis. Muflis yang mahjur alaih. Ni 4 golongan yang tidak boleh tasarruf harta dia. Maka tidak sah 4 golongan ni untuk bebas hamba. Ialah sabi, majnun, safih, kemudian muflis. Wa yaqa'u bi sarihil inti wal qiyadati wal hidayati ma'niyati. Baik, seperti mana talaq ada lafaz sarih dan ada lafaz kinayah, maka begitulah juga pada membebaskan hamba ada lafaz sarih, ada lafaz kinayah. Kalau lafaz sarih, seumpama contoh, mu merdeka, maka ketika itu ada niat ke tak ada niat, dia merdeka. Tapi kalau lafaz kinayah, bermula hari ni mu tak ada tuan. Faham? Maka ketika tu kena tengok ada niat ke tak ada niat. Faham? Jelaslah. Kemudian kalau ada niat maka merdeka, kalau tak ada niat maka tak merdeka. Kita kena faham bebas hamba ni sah sama ada hamba tadi Islam ke kafir, budak ataupun orang dewasa. Jelaslah. Kemudian kalaulah dia bebaskan sebahagian hamba, maka bebas semua sekali. Contoh dia kata mana? Aku bebaskan, aku merdekakan tanganmu. Ulama kata ketika itu bukan tangan dia je merdeka, diri dia merdeka. Ataupun contoh, hamba ni milik dia sepenuhnya. Dia kata, aku merdekakanmu separuh. Ulama kata bukan separuh merdeka, bukan jadi hamba muba'ad, bahkan dia jadi hurrun, orang merdeka tu. Lainlah kalau hamba tadi syarikah. Kalau syarikah wa'in
وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر. Baik. Kalaulah dia merdekakan hamba yang berlaku syarikah. Contoh, dia beli seorang hamba, dia kongsi dua. Dia ada dua tuang. Maka mari seorang dia kata, aku merdekakanmu bahagian aku. Maka ketika itu ulama kata kena tengok orang yang merdekakan tu kaya ke miskin. Kalau dia kaya, maka ketika itu hamba tadi merdeka sepenuhnya. Walaupun tuang hak selagi tak merdeka. Contoh, Ana dengan Muzammil beli seorang hamba. Nak tengok siang nak hamba ni. Ana pun kata, mu merdeka. Bahagian aku mu merdeka. Katakanlah Ana ada orang musir. Allahumma amin. Tak boleh kita banyak begini. Allahumma amin. Maka ulama kata, hamba tadi merdeka penuh. Walaupun Muzammil tak merdeka bahagiannya. Hamba tadi merdeka penuh. Dan Muzammil buat keluar pitih. Ulama kata, ana kena bayar bahagian Muzammil kepada Muzammil. Dengan qimah harga hamba tadi. Harga tu tengok bila? Harga masa beli ke harga masa merdeka? Ulama kata, harga masa merdeka. Contoh masa beli iaitu harga 3,000. Ana pun kongsi 1,500. Tiba-tiba masa merdeka, hamba ni value dia ketika tu 5,000. Maka qimah dia tu separuh. Maka anda kena bayar kepada Muzammil 2,500. Bukannya 1,500. Yalah. Sebab tu dia kata sini, baca. Wa in kalaulah dia memerdekakan hamba yang berlaku syarikah dalam keadaan dia tu musir, orang yang kaya. Baca. Maka jadilah merdeka pada baki lagi. Maksudnya dia merdeka penuh. Wa alaihi dan wajiblah ke atas tuang yang memerdekakan tu qimah bahagian sekutu dia, kawan dia tadi. Kita sebut dah, harga tu tengok bila? Tengok pada hari yang dia merdekakan. Baik, tu kalau dia musir, kalau dia mu'sir, kalau dia orang miskin, maka jadilah hamba tadi hamba muba'at, hamba separuh. Sebab dia merdekakan bahagian dia je. Bahagian kawan dia tidak dilepaskan. Faham ke tak faham? Kemudian baik. Kalaulah seseorang tadi dia memiliki, yakni dia memiliki ayah dia walidihi. Maksud walidihi sini maksud usul. Ayah ke datuk ke daripada au mauludihi ataupun daripada furuknya. Anak ke cucu ke ataqa alaihi. Jadi merdeka automatik. Semata-mata pemilikan. Sama ada dia memiliki hamba tadi atas jalan muawadah ataupun jalan-jalan lain. Sama ada ikhtiar ataupun bukan ikhtiar. Faham tak, bang? Sebab contoh, orang lelaki boleh tak kahwin dengan hamba? Boleh, dengan syarat-syaratnya. Maka anak daripada hasil perkahwinan tadi, anak tu jadi dah. Anak tu jadi hamba kan? Anak tu jadi hamba. Baik. Tiba-tiba dia pun cerah. Dia pun beli anak dia. Ataupun anak dia tu jadi harta saka, boleh pewarisan ke dia ataupun dihibah pada dia. Maka anak tadi automatik merdeka. Sekalipun dia tidak merdeka. Nampak tak? Faham ke tak, faham? Jelas tak? Jelas tak? Faham tak masalah ni? Ke payah? Mudah je kan? Kemudian masalah wala. Wala ni mana masalah wala? Iaitu usubatun. Usubah. Iaitu bahagian asabah. Usubatun. Sababuha. Sebab asabah tadi, zawalul milki. Sababuha zawalul milki anir raqiqi bil hurriyah. Hilang pemilikan dengan sebab memerdekakan. Baik, apa hukum dia? Wa hukmuhu wal wala'u. Wala' ini daripada hak memerdekakan. Maksudnya benda, siapa yang memerdekakan hamba dia, maka dia ada hak wala'. Sama ada dia merdekakan hamba tadi secara percuma
ataupun dengan ta'liq dengan mana-mana sifat ataupun perbuatan, ataupun dengan kitabah, ataupun dengan takbir, ataupun dengan ummu walad. Semata-mata dia yang memerdekakan hamba tu. Atas mana-mana jalan pun. Maka ulama kata dia ada hak walad. Kemudian, maka dia ada hak. Pertama, orang yang ada hak walad, dia dapat hukum taksib ketika mana ketiadaannya. Maksudnya benda, kalau orang tadi tidak ada hak asabah, tak ada hak asabah, dia ni dulu bekas hamba. Waris dia tak ada seorang, semua puang, tak ada hak untuk dapat asabah. Maka tuang yang bekas membebaskan dia ada hak untuk dapat asabah. Faham tak bang? Kemudian, dan berpindah walak. Contoh, katakanlah tuang yang memerdekakan tu mati. Adakah hilang hak walak? Tak. Berpindah. Berpindah siapa? Berpindah hak walak kepada mu'tik ila zukur. Ingat, kepada zukur. Orang lelaki. Min asabatihi, daripada asabah dia. Contoh orang lelaki. Orang merdeka kat tadi puang. Tidak kira. Walak ni boleh jadi lelaki, boleh jadi puang. Tapi berpindah hak dengan sebab kematian hanya kepada lelaki. Lelaki mana? Orang yang dapat asabah. Tapi ingat, al-aqrab al-aqrab. Orang yang paling dekat di antara orang yang dekat. Fal-aqrab. Yalah. Kemudian, dan tertib asabah pada walak macam tertib pada pewarisan. Iaitu al-aqrab fal-aqrab. Kemudian, baik, tidak boleh menjual walak dan juga menghibahkannya. Nabi merdeka hamba. Lepas tu An-Najmi kata, aku tak ada hamba nak merdeka, waris hak walak saya. Tak boleh. Tak boleh hibah, tak boleh jual. Sebab ada larangan daripada Nabi SAW dalam hadis. Yalah. Kemudian, baik, ini masalah takbir. Iaitu hamba mudabbar. Takbir ni, apa dia takbir? Abdun mu'alliqa. Itquhu. Abdun ulliqa itquhu bimauti sayyidihi. Hamba yang ditaklikkan kemerdekaannya tu dengan kematian tuangnya, au bisifatin tujadu qabla al-maut, ataupun dengan mana-mana sifat yang bakal ada sebelum kematian. Contoh dia kata, kalau aku mati, mu merdeka. Tu hamba mudabbar lah tu. Ataupun dia kata, kalau fulan bin fulan sihat, mu merdeka. Dipanggil hamba mudabbar. Yalah. Kemudian, baik, kalaulah dikatakan kepada hamba, idza mittu, kalau aku mati, fa anta hur, mu merdeka, fahuwa, maka hamba tu dipanggil hamba mudabbar. Maka dia merdeka selepas kematian tuang dia tu daripada 1/3. Maksudnya 1/3, yakni 1/3 daripada harta pusaka. Contoh, katakanlah hamba ni harga dia 100 dinar. 100 dinar. Harta pusaka tuang dia adalah katakanlah 200 dinar. Tuang dia ada harta pusaka 300 dinar. Baik, 200 dinar 1/3 daripada 300 dinar apa? 100 dinar. Maka ketika itu ulama kata hamba ni dia merdeka separuh je. Sebab hanya boleh ambil daripada 1/3 daripada harta pusaka. Sebab hamba kan separuh daripada harta pusaka. Yalah. Maka sebab qimah dia 200 dinar lebih daripada 1/3, maka kena ambil 1/3 je. 1/3 daripada 300 dinar, 100 dinar. Maka ketika itu separuh daripada harga. Maka ketika itu kamu separuh je merdeka, separuh dia hamba. Hamba pada siapa? Oh, tengoklah siapa boleh bahagian kamu daripada ahli waris dia. Faham tak?
Tapi katakanlah kalau dia tu harta saka 600 dinar, maka 1/3 dia apa? 200 dinar. Maka ketika itu absyir, kamu merdeka sepenuhnya. Faham tak bang? Jelas. Baik, kemudian baik, timbul masalah. Bila hamba tadi, tuang dia kata, kalau aku mati, mu merdeka. Maka hamba tadi panggil hamba mudabbar. Maka hamba ni duduk menanti-nanti untuk tuang dia mati. Sebab yang nak merdeka ni. Boleh ke dok tuang dia jual dia? Boleh. Sebab apa ulama bahas dia boleh dijual ke dok? Sebab bila tuang dia jual dia, maka hak takbir tadi hilang. Mak dia jadi hamba asal balik. Hamba mudabbar. Tak boleh kata, tuang saya dulu pernah kata, kalau dia mati, saya merdeka. Ni yang mati dah, saya merdeka. Tak boleh. Sebab awak dah pindah pemilikan. Pemilikan awak dah berpindah. Yalah. Sebab itu disebut wa yajuzu lahu. Maka boleh untuk dia jual pada ketika hidup. Seperti mana dia layak untuk jual, maka begitulah juga boleh dia hibah dan seumpamanya. Yang menyebabkan hilang pemilikan. Dan kalaulah tuang dia hilang pemilikan, maka hilanglah akad takbir tadi. Yalah. Maka batallah takbir tadi. Bila batal takbir? Bila hilang pemilikan tuang yang buat takbir. Kemudian tengok. Dan hamba yang ditakbir ketika mana hidup tuang dia adalah hukum hamba qin. Maksudnya boleh nak suruh buat kerja, boleh nak jimak, boleh nak sewa. Ikut dia lah. Sebab dia macam hamba biasa. Kemudian baik, kitabah. Kitabah ni benda, iaitu akad kitabah. Yakni tuang dia beri satu perjanjian untuk bayar mana-mana berapa bahagian, dalam beberapa tempoh sebagai syarat memerdekakan hamba tersebut. Yalah. Baik, baca. Tengok. Apa hukum melakukan akad kitabah? Mustahabbatun, sunat. Akad kitabah hukum dia sunat. Tapi sunat secara mutlak ke? Ulama kata tak. Sunat dengan 3 syarat. Syarat pertama, iza sa'alahal abdu, ay talabahal abd. Jika hamba tak diminta untuk buat akad kitabah. Syarat yang kedua, wa kana ma'munan. Ni syarat kedua. Adalah hamba tadi amin. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, syarat yang ketiga, hamba tadi boleh kerja. Kalau luput salah satu daripada 3 syarat ni, maka tidak sunat untuk tuang dia akad kitabah. Tapi harus. Harus. Kemudian dan tidak sahlah kitabah tadi melainkan dengan harta yang maklum. Apa maksud harta yang maklum? Mestilah maklum, maksudnya kena khabar RM3,000, RM5,000, dan mesti maklum syar'an. Malan ma'luman syar'an. Kalaulah harta tadi majhul, apa hukum akad ni? Fasad. Akad ni fasad. Tapi sabit asar. Sama seperti akad khulu dengan malul majhul. Ingat tak bab khulu? Kalau akad khulu dengan malul majhul, akad tu fasad, tapi asarnya sabit. Kena bayar benda mahar misil. Maka sini kena bayar qimah misil. Kemudian syarat seterusnya, pertama mesti mal maklum. Yang kedua mesti muajjal. Tidak boleh bayar lalu. Tak boleh, mesti muajjal.
ila ajalin maklum, kepada tempoh yang maklum. Kena khabar 2 tahun, 3 tahun. Kemudian wa aqalluhu, dan syarat dia 2 tempoh. Maksudnya benda 2 kali tempoh bayar. Kena bayar tahun ni sekali, tahun depan sekali. Faham tak bang? Kemudian akad kitabah bagi pihak tuang lazim. Maksudnya benda tuang dia tidak boleh batalkan akad bila dia nak. Rasa rugi pula. Dia pun nak akad, batalkan akad. Boleh tak boleh? Tak boleh. Wa min adapun bagi sudut hamba mukatab jaiz. Maksudnya benda bila dia nak batalkan akad, bila-bila masa saja Kemudian maka hak ni kawan, dia boleh untuk teruskan dan dia boleh untuk batalkan. Hak ni panggil benda ni. Hak ni balik kepada apa maksud jaiz di pihak hamba mukatab. Kemudian dan haruslah bagi hamba mukatab tasarruf apa yang harta ada di tangannya. Tapi ingat, tasarruf apa harta di atas tangannya itu dengan akad muawadah. Tidak boleh akad tabarruk. Dia nak sedekah, dia nak wakaf, tak boleh. Sebab apa? Sebab kewajipan dia ketika itu dia kena bayar kitabah dengan tuang dia. Yalah. Faham ke tak faham? Kemudian ويجب على سيدي أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء وجوب الكتابة. Dan wajiblah ke atas tuan bahawa an yada'a anhu, bahawa dia meletakkan daripada hamba kitabah tu apa yang boleh membantu di atas hamba itu menunaikan tempoh bayaran. Maksudnya dia kena tengok tempoh bayaran orang ni 2 tahun. Sekadar hak dia boleh tolong sebagai modal awal untuk orang tadi memulakan usaha dia. Faham tak bang? Kemudian situ ya? Dalam nuskah lain pun gitu. Wala ya'tiqu illa bi'ada'i jami'il mali. Dan tidak merdeka melainkan selepas dia tunaikan sekalian harta. Maksudnya harta yang dia akad tadi. Kalau 3,000, dia baru bayar 2,500. Merdeka lagi? Tak. Tiba-tiba habis tempoh pun tak cukup di 2,500. Maka ketika tu lagu mana? Hamba tadi kekal hamba. Melainkan tuang dia ibrak. Kalau tuang dia ibrak, walaupun tak cukup tempoh, ataupun tak cukup lagi bayaran, tapi tuang dia ibrak, maka ketika itu dia jadi merdeka juga. Kalau tuang dia tak ibrak, maka kena cukupkan bayaran dalam tempoh masa. Faham tak bang? Kemudian baik, ini masalah terakhir iaitu umul walad. Umul walad ni iaitu takrif yang musannif bawa sini. Wa idza sekiranya menggauli, yakni menjimaklah oleh tuangnya akan hambanya. Tuang dia jimak hamba dia. Kemudian dan jatuhlah ke dalam rahim perempuan tadi, hamba tadi, sesuatu daripada ciptaan anak Adam. Maknanya tak syarat pun jadi bayi. Sama ada alaqah ke, mutrah ke, nutfah ke, ulama kata hamba perempuan tadi jadi umul walad. Faham tak bang? Kemudian baik. Hak tu tadi takrif umul walad. Umul walad ni pada hamba yang diwaqi oleh tuannya dan hamba tadi mengandung. Sama ada mengandung tadi mana-mana juzuk daripada bahagian anak Adam. Sama ada alaqah ataupun mudrah. Maka bila jadi umul walad ada hukum khusus. Haruma, haram atas tuang dia jual. Rahan dan juga hibah. Berbeza dengan mudabbar tadi. Mudabbar boleh untuk jual, boleh untuk rahan, boleh untuk tu. Tapi untuk umul walad tak boleh. Kesimpulan paling mudah, umul walad tidak boleh dihilangkan pemilikan. Berbeza dengan mudabbar boleh hilangkan pemilikan. Jelas tak? Kemudian
بها بالاستخدام والوضع. Dan haruslah tasarruf padanya dengan istikhdam, yakni minta buat kerja ataupun waqi. Maksudnya boleh buat apa-apa sahaja tasarruf yang tidak menghilangkan hak pemilikan. Seumpama contoh dia, ujrah, dia sewa, ataupun i'arah, dia pinjam. Adakah hilang pemilikan? Tak. Maka ketika itu tak ada masalah. Tapi kalau menyebabkan hilang pemilikan, tak boleh. Kemudian, kalaulah mati tuan, ulama kata mati tadi sekalipun dibunuh oleh Ummul Walad sendiri. Ummul Walad sendiri bunuh. Dia kata lambat kat mati waktu begini. Nak merdeka. Dia pun bunuh. Maka ulama kata dia merdeka. Kemudian, tengok sini. Dia merdeka daripada ra'sul mal. Apa maksud ra'sul mal? Himpunan harta. Lepas kupur belaka duit, sebelum tolak hutang, sebelum tolak wasiat, kena merdekakan dulu hamba Ummul Walad. Maksudnya benda tidak dikira dalam nilai. Kena merdekakan dulu dia. Berbeza dengan hamba mudabbar. Hamba mudabbar, bila kita kira nilai dia, lepas tolak duyun, tolak wasiat. Faham tak, Pak? Dan juga tajhiz mayit. Faham? Kemudian, dan hamba anak daripada selainnya bimanzilatiha. Maksudnya benda, anak yang dimiliki oleh perempuan tadi, sekalipun bukan daripada hasil dengan tuang ni, dia merdeka. Contoh. Hamba ni dulu, dia pernah nikah. Kemudian, kalau hamba ni isteri orang, tuang tak boleh jima'. Katakanlah suami dia cerai dia. Ada anak. Anak ni benda. Anak ni jadi hamba juga. Betul tak betul? Jadi hamba. Ini ceritalah. Si Siti, dia ni hamba. Pernah nikahlah dengan Ahmad. Tahun 1444 Hijrah. Faham? Nikah dengan Ahmad. Tahun 1445 cerai. Siti cerai. Ada anak. Anak dia nama dah. Katakanlah Ali. Faham? Ada anak nama Ali. Kemudian Siti ni pindah pemilikan jadi milik Muhammad. Dan juga Muhammad jadikan Siti Ummul Walad. Dia jima' dan ada anak. Sama ada anak tak dilahir ke, gugur ke, mati dalam kandungan ke, ikutlah. Asalkan semata-mata ada. Bila Muhammad mati, Siti merdeka. Ali yang hasil perkahwinan sebelum ni dengan Ahmad pun merdeka. Faham ke tak, Pak? Jelas tak lah? Kemudian, baik, ingat malah. Dan mereka yang diwatai oleh yang mewati hamba orang lain dengan jalan nikah, maka anak tadi ni satu masalah lagi. Masalah betul lah kat kanak khatang. Baik, dia ada dua masalah. Masalah pertama, asaba amah ghairahu binikahi. Masalah kedua, asaba amah ghairahu biwad'in syubhah. Tapi ingat, syubhah fa'il. Syubhah fa'il, syubhah ni atau biar dulu lah. Faham? Baik. Isu pertama, waladuhu. Hasil daripada anak tu. Faham? Waladuhu. Anak tu, apa hukum anak tu?
Kalau dengan nikah, anak tu hukum hamba. Hamba bagi siapa? Hamba bagi tuang. Tuang isteri dia. Ingat, faham tak bang? Seorang lelaki merdeka, boleh tak kahwin dengan hamba? Boleh, dengan syarat-syarat dia. Bila nikah, tiba-tiba ada anak. Anak tu hukum dah hamba. Hamba bagi siapa? Hamba bagi tuang isteri dia. Tapi kalau wata'i syubhah, anak tu merdeka. Anak tu merdeka. Dia salah wata'i syubhah. Dia ingatkan hamba dia. Rupanya hamba kawan dia. Maka wata'i tadi panggil wata'i syubhah sebab bukan sengaja. Dosa ke tak? Tak dosa. Tiba-tiba daripada wata'i syubhah tu mengandung. Hamba tu hukum dah. Hamba tu bukan umul walad. Hamba tu umul walad tak? Tak. Sebab apa tak umul walad? Sebab dia wata'i bukan hamba dia. Hamba orang lain kan? Yalah. Sebab syarat hamba umul walad dah. Amatahu, hamba dia. Hak ni pula jadi umul walad tak? Tak. Sebab dia wata'i bukan di atas jalan al-milku, tapi an-nikah. Faham tak kan? Maka ketika itu ulama kata anak tu merdeka. Beranak, anak tu merdeka. Dan dia kena bayar mahar misil kepada tuang dia. Hak pada masalah wata'i syubhah. Cuba baca ibarat. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. Baik, siapa yang menjimak hamba orang lain dengan nikah, maka anaknya itu milik bagi tuang. Wa in asabaha. Adapun kalau dia jimak dengan wata'i syubhah, maka anaknya itu adalah merdeka. Wa alaihi, dan wajib ke atas dia kena bayar qimah, harga hamba tadi kepada tuangnya. Sebab berlaku wata'i syubhah. Dosa tak? Tak dosa. Yalah. Kemudian baik, ni masalah. Ana terang dulu depan. Dia nikah dengan seorang hamba. Anak dia tu jadi hamba. Lepas 2 tahun nikah dia cerah. Dia cerah hamba tadi. Sebab dia ada piti dah, dia cerah. Lama sikit lepas dia cerah, dia beli bekas isteri dia. Dia beli bekas isteri dia. Adakah ketika itu isteri dia jadi ummul walad? Sebab dia pernah jimak sebelum ni. Ulama kata tak. Sebab apa? Sebab dia jimak dulu bukan atas jalan al-milku, tapi atas jalan an-nikah. Yalah. Sebab tu musannif sebut sini wa in sekiranya dia memiliki hamba yang ditolak, yang dicerai selepas daripada demikian itu, maka tidak dijadikan hamba tadi ummul walad kerana dengan sebab wata'i pada sebab nikah. Tapi kalau lepas pemilikan baru ni, kata bekas isteri dia jimak masa pemilikan baru ni, ngandung, hak ni baru jadi ummul walad. Hak wata'i dulu jadi ummul walad tak? Tak jadi. Faham tak? Kemudian baik, sini pula tadi masalah ni. Kalau masalah ni, kata kalau hamba yang dia salah wata'i syubhah menyebabkan ngandung, ketika tu dia kena bayar qimah kan. Tiba-tiba lama lepas tu dia kata gini dah aku jimak dah dia, aku beli hamba ni, jadi ummul walad ke tak? Qaulan, ada 2 qaul. Musannif sebut mana? Qaulan. Lepas tu qaulan je. Fi qaulan. Yang rajih tidak jadi ummul walad. Yang rajih dalam mazhab tidak jadi ummul walad. Yalah. Yang rajih pun tak jadi ummul walad. Yalah. Faham tak masalah ni? Wallahu a'lam. Khatam dah kitab Matan Nabi Syuja'. InsyaAllah kita hari Sabtu ni kita akan sambung kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqh karangan Dr. Hasan Hito untuk meneruskan selibus kedua dalam daurah fiqhian. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatibbus shalihat. Jadi kita baca Fatihah untuk Imam Abi Syuja' dan sekalian ulama yang sampai kepada kita kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلى هديتنا إليك ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.